Datuk, selepas Anwar menang di Perkhidmatan Tampau, bolehkah beliau ke Putrajaya? Seperti mana katanya pada 16 September ini. Saya rasa ia masih menjadi mimpi di siang hari. Kerana sebenarnya parti-parti komponen Barisan Nasional dan juga ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional adalah komited. Mereka menang pun atas tiket BN. Dan kalau komited, kenapa sampai Barisan Nasional perlu meminta mereka untuk tanda aku janji? Itu adalah sesuatu perkara yang dilakukan untuk mengukuhkan apa saja yang kita rasa yakin. Ianya tidak adalah kesalahan pun. Tidak salah, tetapi apa implikasinya untuk kita tunjuk sampai ke dalam TV, dalam media, bahawasanya yang berhormat ini Datuk, buat aku janji untuk tidak melompat parti. Adakah itu tidak merupakan satu tindakan terdesak dilihat rakyat? Dia seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan, maknanya berkenaan isu-isu yang hendak yang akan dibawa terhadap dirinya dan sebagainya, termasuk isu-isu peribadi. Beliau telah pun melakukan perkara-perkara yang orang kata proaktif. Begitulah juga sebenarnya apa yang dilakukan sekarang ini ialah mengadakan aku janji dan sebagainya. Ianya adalah sesuatu yang beritahu bahawa dari segi psychological warfare, you have no chance to be the Prime Ministers. Bukan sahaja kita saja mempunyai keyakinan, kita juga boleh buat hitam putih. Ya, kalau okey, Datuk Seri Anwar kata dia akan ke Putrajaya dan rakyat tend to believe bahawa 16 September mungkin akan berlaku pertukaran kerajaan. Apa implikasi kalau apa yang dia katakan tidak tercapai, Datuk? Inilah perkara-perkara yang kita rasa yang banyak perkara yang telah pun dinyatakan dan dilakukan oleh beliau yang tidak menjadi kenyataan pun. Ini bermakna ini satu lagi perkara yang akan menjadi propaganda semata-mata dan tidak boleh mencapai. Tetapi kalau tidak tercapai, tidakkah ini sepatutnya memberi kesan politik kepada beliau? Bagi diri beliau akan sentiasa mencuba sebagai cara yang boleh untuk memastikan beliau mencapai hasrat peribadi beliau. Okey, itu yang Datuk nak jawab. Ada lagi Datuk nak tambah apa-apa, Datuk? Cuma saya ingin memberitahu iaitu sebenarnya rakyat harus sedar sekarang ini bahawa perkara-perkara yang merupakan propaganda, janji, harapan dan sebagainya yang dibawa oleh pembangkang, kita harus menggunakan minda, bukan menggunakan emosi. Kerana jika kita membiarkan perkara ini berterusan, ia akan mengakibatkan masa depan negara itu akan tergugat. Datuk, saya soal propaganda ni saya keliru lama, Datuk, ya. Kenapa pemimpin apabila pembangkang cakap membuat tawaran kepada rakyat itu dikatakan sebagai satu propaganda? Tetapi kalau pemimpin BN cakap itu tidak propaganda yang bersifat emosi. Kenapa harus ada beza dari segitu, Datuk? Sebagai contoh dalam perkara kecil kali ini, di kawasan Melayu Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa mereka akan membela nasib dan mempertahankan hak orang Melayu. Wahai di kawasan bukan Melayu menyatakan bahawa kita akan memperjuangkan, memberikan pembelaan yang amat kukuh kepada kaum-kaum bukan Melayu dan sebagainya. Ini adalah propaganda yang berbeza-beza, maknanya bercakap A di satu tempat dan B di tempat yang lain. Dan rakyat mempercayainya. Wahal sebenarnya perkara-perkara yang hakikat. Adakah pemimpin PKR ini memang bercakap berbeza kepada orang Melayu, bercakap berbeza kepada bukan Melayu, Datuk? Kalau mengikut apa yang kita tengok daripada risalah-risalah yang diedarkan pun, kita dapat memahami bahawa ini ada dua perkara yang berlainan. Bagaimana? Adakah begitu keadaannya, Prof? Dari segi pemerhatian Prof, bahawasanya pemimpin PKR ini, si Anwar misalnya bercakap lain kepada orang Melayu, bercakap lain di tempat bukan Melayu? Saya bukan merujuk kepada PKR, mana semua parti politik sama je dalam pilihan raya. Maknanya itu isu dan bagaimana isu itu boleh disampaikan kepada masyarakat. Jadi pokok pangkalnya, sewaktu 10 hari itu merupakan suatu peperangan daripada sudut pilihan raya. Bagaimana kita boleh mendapat keyakinan daripada rakyat jelata. Jadi pokok persoalan sebagai contohnya tadi yang ditimbulkan tadi, tentang boleh tidak Anwar pergi ke Putrajaya. Untuk menjawab itu kita kena kembali kepada Perlembagaan Persekutuan. Sama ada Perlembagaan Persekutuan itu membenarkan ke tidak. Secara sejarahnya memang tidak pernah berlaku. Dalam 50 tahun kita merdeka sebagai contoh tidak pernah berlaku seperti apa yang berlaku. Yaitu proses untuk mendapatkan undi tidak percaya kepada menteri dan kemudiannya yang Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri yang baru. Tidak pernah berlaku. Tetapi ianya pernah berlaku dalam konteks negeri-negeri. Di Sarawak pernah berlaku, di Terengganu pernah berlaku, di Kelantan pernah berlaku. Proses undi tidak percaya kepada ketua negeri atau ketua negara tersebut. Tapi pokok persoalannya ianya tidak pernah berlaku. Jadi soal iya ke tidak itu kita kena tanya pribadi orang yang menyampaikan lontaran ide itu. Jadi apa yang Prof nak jawab sekarang, yang Prof nak cakap? Bagi saya yang pentingnya selepas pilihan raya baru-baru ni, selepas 8 Mac 2008,
bagi pandangan akademik saya, masih berlaku suatu proses denial factor, iaitu faktor menafikan kepada apa yang berlaku, kehendak rakyat, adakah rakyat berubah ataupun tidak, dan ianya dicop mohor dalam pilihan raya kecil Permatang Poh. Dan adakah ini menunjukkan dan mengesahkan bahawasanya berlaku kelemahan kepimpinan dalam barisan nasional? Kalau tidak dilakukan perubahan sebagai contohnya, sampai bulan berapa dan berapa akan berlaku juga. Prof, takkan tidak nampak banyak perubahan dibuat oleh kerajaan? Ya, dari segi untuk mensejahterakan rakyat, dari segi membuat beberapa adjustment, polisi bagi memberi kesejahteraan rakyat kepada isu yang berlaku. Prof tak nampak? Saya nampak sebagai seorang akademik. Tapi pokok pangkalnya, adakah rakyat nampak ataupun tidak perubahan-perubahan itu? Pokok pangkalnya, kenapa rakyat masih menolak selepas pilihan raya kecil Permatang Poh? Itu masalah Datuk. Sebab itu saya kata tadi tu, mindset kita ni, kita kalau dulu satu ketika di mana peranan dimainkan oleh Biro Tata Negara dan sebagainya adalah memberikan tumpuan kepada banyak kelompok-kelompok tertentu, termasuklah di dalam institusi kerajaan dan bukan kerajaan. Dan kali ini nampaknya tidaklah sehebat yang dahulu. Begitu juga kita dapat lihat bahawa apa yang diberikan penerangan kepada rakyat berkenaan dengan perkara-perkara yang sebenarnya telah dilakukan lebih baik daripada apa yang dituduh oleh pembangkang berkenaan dengan peranan kerajaan sekarang. Sebenarnya kepimpinan ini Datuk Seri Abdullah Hamid Badawi dan Datuk Seri Najib Tun Razak, kalau kita dapat lihat gandingan yang amat baik, Datuk Seri Abdullah sendiri juga telah pun memberikan begitu banyak kelonggaran dan perubahan terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Tapi rakyat masih tidak mahu menerima, dan inilah soalan yang dibawakan tadi. Oleh kerana mereka masih percaya. Sebab itu kalau saya rasa kalau MGR masih hidup, P. Ramlee masih hidup, dia rasa ada pelakon yang lebih baik daripada dia. Ini yang membuatkan kerajaan menjadikan idola bercakap sesuatu yang mungkin bukannya benda yang benar, tapi menjadi tarikan.